Okey, Meh, untuk slide yang seterusnya ni kita akan tengok bahagian C, iaitu terbitan pertama, fungsi gubahan. Okey, di sini kita buat satu aktiviti penerokan, iaitu cari dy dx bagi fungsi berikut. Ada dua fungsi di sini. Meh tengok soalan A dengan soalan B ni dia lebih kurang sama, Meh. Nampak tak? Betul cikgu. Apa beza dia, Meh? Bezanya cikgu di sini kuasa 2, di sini kuasa 4. Kemudian ni sama cikgu sini, 2x tambah 3, di sini pun 2x tambah 3. Okey. Jadi sekarang, Meh, untuk soalan yang pertama ni, yang ini Amir pun dah tahulah, kita kembangkan ya. Kembangkan, kemudian kita carilah dy dx nya dan dapat. Kan? Okey cikgu, yang tu faham cikgu. Okey, bagus. Jadi sekarang, Meh, isunya sekarang ialah kalau dia kuasa dia 4, kita tak boleh guna kaedah ni, Meh. Sebab di sini kita boleh kembangkan, sebab di sini kuasa 2 kan? Betul cikgu. Tapi kalau kuasa 4, kita tak boleh nak kembangkan. Nak kembangkan dah jadi susah dah. Jadi di sini, apa patut kita buat? Macam mana cara kita nak cari dy per dx? Caranya, Meh, di sini, kita kena pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi. Faham tak? Tak faham cikgu. Oi, straightforward, Meh. Berterus terang, Ya cikgu, memang tak faham. Nak faham apa kan? Baru nak belajar kan? Okey. Pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi tu maksudnya di sini, Meh. 2x tambah 3 ini kita pertimbangkan sebagai satu fungsi. Iaitu kita nyatakanlah sebagai fungsi u. Jadi nampaknya di sini, Meh, akan wujud dua fungsi lah. Satu, u sama dengan 2x tambah 3. Satu lagi ialah y sama dengan u kuasa 4. Kan 2x tambah 3 tu kita dah ambil sebagai u. Itu jadi y sama dengan u kuasa 4. Betul tak? Betul cikgu. Tu yang dikatakan pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi. Ada dua fungsi di sini, satu untuk u, satu untuk y. Boleh? Okey cikgu, faham. Okey, Meh, langkah seterusnya, Meh, kita akan gunakan satu petua yang dipanggil petua rantai. Okey, Amir tahu petua rantai? Pernah dengar cikgu, tapi dah tak berapa ingat dah cikgu. Kamu ni semuanya tak ingat, Meh. Baik, petua rantai, Meh. Ini dia petua rantai. dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Okey, dalam petua rantai ni, Meh, kalau Amir nak tengok pola dia seperti ni, Di sini du, di sini du. Kalau du ni kita potong, dia akan dapat dy per dx lah, sama yang sebelah kiri ni. Betul tak? Betul cikgu, betul. Itulah dia, Meh, petua rantai. Maka daripada situ, Meh, dapatlah kita tulis seperti ini, di sini, Meh, kita perlukan dy per du, y sama dengan u kuasa 4. Jadi dy per du ialah 4, okey, darab dengan kuasa tu kurang 1 jadi 3. Jadi 4 u kuasa 3. Betul? Betul cikgu. Okey. Okey, darab dengan du per dx. Du per dx ialah 2 lah. Okey, Meh, seterusnya, Meh, kita gantikan u tu sebagai 2x tambah 3 dan kemudian kita ringkaskan, Meh, dapatlah jawapan dia. Inilah dia, Okey cikgu, okey. Cikgu, Meh nak tanya sikit. Kenapa cikgu tak darabkan 8 dengan 2 ni cikgu jadi 16? Mana boleh darab, Meh? Sebab sini kan ada kuasa 3 ni, Jadi bila ada kuasa 3 ni tak bolehlah darab ke dalam ni, Okey cikgu. Okey, Meh, di sini, Meh, kita sebenarnya boleh gunakan satu kaedah yang lebih mudah, Meh, iaitu kita gunakan kaedah secara langsung, tau. Jadi maknanya di sini kita tak perlu menggunakan petua rantai. Jadi kaedah secara langsung ni, Meh, dia lebih mudah, Meh. Okey, dia macam mana tau, Meh, cara kaedah secara langsung ni? Macam ni, Meh. Dia sebenarnya kat sini, Meh, kalau dia tak tulis apa-apa depan ni, maksudnya sebenarnya dia ada iaitu 1, cuma 1 tak ditulis, kan? Okey cikgu, okey. Baik. Kemudian, Meh, pola dia akan macam ni, Meh tengok. 4 ni dia akan darabkan dengan 1. Okey. Kemudian kuasa dia kurang 1. Macam kita cari terbitan biasa tu. Okey cikgu, okey. Kemudian, Meh, di sini ujung ni. Di sini kita akan darabkan dengan terbitan fungsi yang duduk dalam kurungan ni. Terbitan bagi 2x tambah 3 tu. 2x ni terbitannya 2 kan. Kemudian 3 terbitannya ialah kosong. Maka terbitan 2x tambah 3 ialah 2. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Itulah dia pola dia. Kemudian kita ringkaskan, Meh. Ringkaskan dapatlah jawapan. Sama kan? Mudah cikgu, Itulah yang cikgu kata. Kaedah ni lebih mudah, Lepas ni rasa-rasanya Amir akan guna kaedah ni cikgu. Tak guna petua rantai ni.
Jangan macam tu meh, tak boleh meh. Sebab apa? Amir kena tahu juga betul rantai ni. Ya ke cikgu? Kenapa itu? Sebab nanti bila kita belajar tentang aplikasi pembezaan meh, kita akan kena guna betul rantai ni. Oh, tak boleh lari lah cikgu Okey meh, untuk slide yang seterusnya ni kita lihat beberapa contoh soalan meh, bagaimana untuk mendapatkan terbitan pertama bagi suatu fungsi gubahan Okey cikgu. Okey, untuk soalan yang pertama ni meh, soalan A, kita akan gunakan petua rantai Okey, jadi untuk gunakan petua rantai macam mana caranya? Okey, kita ambil fungsi yang dalam kurungan ni meh, iaitu 5 tolak 2x ni kita tuliskan sebagai fungsi u. Kemudian kita dapatkan terbitannya, iaitu du per dx, iaitu negatif 2 Okey, dan seterusnya di sini kita tuliskan y sama dengan 2 per 3 u kuasa 9 dan kita dapatkan terbitannya iaitu 6 u kuasa 8. Kemudian kita gunakan petua rantai jadi di sini kita masukkan je lah dy per du dan juga du per dx kemudian kita ringkaskan dan akhirnya kita gantikan u itu sebagai 5 tolak 2x. Maka inilah jawapan kita. Boleh Boleh cikgu, boleh. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B ni Amir nak tunjuk ke cikgu nak tunjuk? Cikgu Amir try cikgu Okey, bagus. Tapi cikgu, Amir nak guna kaedah secara langsung boleh tak? Suka hati kamu lah tunjukkan. Okey cikgu, sebelum kita gunakan kaedah tu, punca kuasa 2 ni cikgu, kita kena tukar dulu kepada kuasa 1 per 2 cikgu. Okey, betul, bagus. Okey cikgu, kita gunakan kaedah secara langsung, maka kita dapat teruslah cikgu macam ni. Terangkan sikit macam mana? Macam ni cikgu, kuasa 1 per 2 ni kita darabkan ke hadapan jadi 1 per 2 di sini. Kemudian kuasa 1 per 2 ni kita akan tolak 1. Kemudian cikgu, kita akan darabkan dengan terbitan fungsi yang dalam kurungan ni. Jadi 3x kuasa 2 ni cikgu akan jadi 6x dan 5 terbitannya lah kosong. Kemudian cikgu, kita ringkaskan ni 1 per 2 tolak dengan 1. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Dan seterusnya cikgu, kita ringkaskan 2 dengan 6 ni akan jadi 3x. Dan kemudian di sini cikgu, kuasa negatif 1 per 2 ni kita turunkan ke bawah. Dan kuasa 1 per 2 tu cikgu kita akan tulis dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi akhirnya cikgu kita boleh tulis macam ni lah. Okey, betul-betul. Bagus.